Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratu Ain Sofia binti Abdullah Syidi, bernombor matriks D1910564. Jadi saya akan bentang sedikit tentang kaedah pembuktian kes khalwat. Jadi pada pengenalannya, pada zaman remaja sekarang ni, seseorang tu dia akan berdepan dengan cabaran dalam mencari, membentuk, memperkasa identiti. Jadi kegagalan untuk mengatasi cabaran tu membuatkan remaja keliru dan kehilangan kawalan yang menyebabkan dia terjebak dengan gejala sosial. Justeru itu pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan adalah punca kepada perbuatan khalwat dan perbuatan tidak sopan. Jadi kat sini Islam melarang keras perbuatan tersebut kerana sifatnya yang merapatkan hubungan antara lelaki dan perempuan ataupun lelaki dan wanita tersebut bukan ajnabi, boleh mendorong pasangan tersebut melakukan perkara yang tidak sopan. Contohnya macam berkhalwat yang berkemungkinan besar terjerumus ke dalam penzinaan. Jadi seterusnya kat sini, kalau mengikut purata, kes pasangan yang ditangkap berkhalwat ni menjadi bahan sensasi di akhbar sejak daripada 1980-an lagi. Terutamanya jika melibatkan selebriti, penyanyi, pemain bola, ustaz dan juga ahli-ahli politik. Jadi kes khalwat ni dia tidak boleh dipandang ringan kerana perbuatan ni merupakan gejala sosial yang merosakkan sasiah diri seseorang tu. Jadi kes khalwat ni juga menunjukkan peningkatan berdasarkan dapatan serbuan yang aktif yang dijelaskan oleh penguatkuasa agama. Seterusnya, Pegawai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM mengulas bahawa tangkapan membabitkan kes khalwat masih mencatatkan angka tertinggi dalam jenayah syariah yang direkod oleh JAKIM. Jadi kat sini dah direkodkan, ada dalam data bahawasanya kes khalwat ni masih lagi berada dalam tahap purata tinggi dalam Malaysia. Jadi antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes khalwat adalah sesebuah hotel membuatkan pakej bayaran murah mengikut jam. Selain itu, kebanyakan individu dia terbabit dalam kes khalwat disebabkan mereka mempunyai keluarga yang berpecah belah, terutamanya ibu bapa yang bercerai-berai. Mahkamah juga mendapati golongan remaja yang banyak melakukan perkara tersebut yang berusia daripada 16 hingga 18 tahun yang merupakan golongan paling ramai terbabit dalam kes maksiat selain daripada pelajar institusi pengajian tinggi, kolej swasta dan juga pelajar sekolah. Jadi dekat sini saya beri sedikit tentang perkara berkaitan khalwat. Takrif khalwat adalah berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab iaitu khala, iaitu berseorangan. Seterusnya, Kamus Dewan mendefinisikan perkataan khalwat sebagai perihal perbuatan pengasingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi. Selain pada itu, menurut Kamus Besar Bahasa Melayu juga membawa maksud khalwat membawa maksud perbuatan mengasingkan dan memencilkan diri, duduk seorang diri dan berdua-duaan di dalam keadaan sumbang di tempat yang terpencil. Seterusnya, dalil pengharaman dan juga hukum khalwat. Kat sini saya nak bagi tahu khalwat adalah sama sekali perkara yang diharamkan dalam agama. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil terdahulu, di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari. Rasulullah SAW berkata, la yakhluwanna rajulan bi amratin illa ma'azi mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imraati kharajat hajatan waktu fi ghazwati kaza wa kaza. Qala irji' fahajja ma'a imratika. Yang bermaksud kat sini, janganlah seseorang lelaki itu berkhalwat dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Maka berdirilah seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, isteriku keluar untuk haji dan saya telah terdaftar di perang ini. Beliau berkata, kembalilah engkau, kemudian berhajilah bersama isterimu. Jadi seterusnya adalah syarat-syarat khalwat.
seorang lelaki yang berdua-duaan dengan seorang perempuan. Yang kedua, seorang lelaki yang didapati bersama-sama dengan lebih daripada seorang perempuan. Yang ketiga, seorang perempuan didapati bersama dengan lebih daripada seorang lelaki. Di samping tu, jadi semua syariat di atas adalah dinyatakan kebanyakan di bawah enactment jenayah syariah di Malaysia. Jadi seterusnya, peruntukan kes khalwat. Istilah khalwat yang telah dikanunkan dan diperundangkan menjadi beberapa peruntukan di dalam enactment pentadbiran agama Islam hari ini, seperti Seksyen 53 Enactment Jenayah Syariah Negeri Melaka 1951, yang mana memperuntukkan kesalahan jenayah khalwat termasuk dalam kategori kesalahan berhubung dengan maruah diri. Seksyen ini memperuntukkan 4 kurungan yang mana kurungan pertama adalah seorang lelaki yang didapati bersekediaman atau berkurung mendatangkan syak di mana-mana tempat dengan seorang perempuan iaitu bukan muhrimnya selain daripada isterinya adalah merupakan suatu kesalahan. Yang kedua, seorang perempuan yang mana didapati bersekediaman ataupun berkurung yang mendatangkan syak di mana-mana tempat oleh dengan seorang lelaki yang bukan muhrimnya selain daripada suaminya, juga merupakan satu kesalahan. Yang ketiga, seorang lelaki didapati bersama-sama dengan lebih seorang perempuan yang bukan isteri-isterinya ataupun bukan muhrimnya di tempat sunyi, yang mana di dalam sebuah bilik ataupun mana-mana bangunan yang terasing, dan mendatangkan syak juga bahawa mereka akan melakukan maksiat, adalah merupakan satu kesalahan juga. Jadi yang keempat adalah seorang perempuan yang mana didapati dengan lebih seorang lelaki yang mana bukan suaminya, bukan muhrimnya, juga mendatangkan syak di sesuatu tempat sunyi. Di samping tu, peruntukan ni menjelaskan bahawa khalwat menurut hukum Islam yang dikanunkan hanyalah melibatkan pasangan yang ajnabi sahaja mengikut Undang-Undang Jenayah Syariah Melaka ini. Khalwat digunakan untuk menunjukkan perbuatan bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan yang boleh membawa mukaddimah zina. Jadi istilah kesalahan jenayah yang dipakai dalam enactment kesalahan jenayah di seluruh Malaysia sekarang merujuk kepada maksud khalwat dari sudut fiqh. Semua ulama-ulama di Malaysia bersetuju perbuatan berdua-duaan antara lelaki perempuan di tempat sunyi dinamakan sebagai khalwat. Justerutu kesalahan khalwat telah diwartakan dalam enactment jenayah syariah Negeri Melaka dan juga negeri-negeri lain di Malaysia. Seterusnya, kaedah pembuktian kes khalwat. Yang mana pembuktian ini merupakan satu elemen yang penting dalam sesuatu prosiding perbicaraan yang akan dijalankan di mahkamah. Jadi kat sini saya sertakan 7 kaedah pembuktian dalam Islam, yang mana yang pertama al-iqrar, yang kedua al-syahadah, yang ketiga al-yamin, yang keempat al-qarinah, yang kelima al-kitabah, yang keenam nukul al-yamin, yang ketujuh ra'yu al-khabir. Jadi yang pertama adalah al-iqrar. Al-iqrar ni adalah satu kaedah pembuktian yang berbentuk pengakuan yang merupakan kaedah paling signifikan antara kaedah pembuktian yang lain. Yang kedua adalah syahadah, iaitu dari sudut bahasanya menghadirkan atau penerangan atau khabar yang pasti. Dari sudut terminologi pula pemberitahuan yang benar untuk mensabitkan sesuatu hak dengan lafaz syahadah dalam majlis penghakiman. Jadi kat sini syahadah secara khusus membawa maksud kesaksian. Seterusnya, yang ketiga adalah al-yamin, yang mana diberikan erti sebagai satu bentuk kekuasaan. Selain itu, al-yamin juga membawa maksud sebagai tangan kanan. Jadi kat sini secara khususnya juga al-yamin membawa maksud sumpah. Yang ketiga adalah al-qarinah. Jadi al-qarinah ni adalah satu keterangan ataupun fakta berkaitan.
Dari sudut terminologi ni, Al-Qarinah dia membuat setiap tanda yang jelas menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Selain pada Al-Qarinah juga, perkara yang menjadi dalil kepada ada sesuatu atau tidak ada sesuatu, sama ada dalam bentuk keadaan, suasana, perkataan maupun perbualan. Jadi seterusnya adalah Al-Kitabah, yang mana Al-Kitabah ni sesuatu yang dilafazkan dengan menggunakan huruf hijaiyah yang membawa maksud tulisan. Jadi Al-Kitabah ni secara khususnya adalah bermaksud keterangan dokumen. Yang seterusnya adalah Nukul Al-Yamin, iaitu keengganan bersumpah, dan Al-Yamin Al-Mardudah, sumpah yang dikembalikan. Yang terakhir adalah Ra'yu Al-Khabir, iaitu pendapat pakar. Okey, kita teruskan dengan contoh kes berkaitan. Jadi saya dalam contoh kes berkaitan ni, saya akan bawa satu kes yang mana seorang pelajar institusi dengan teman lelakinya yang telah dicekuk oleh penguat kuasa agama. Jadi ceritanya, fakta kesnya begini. Dalam kes tersebut, lelaki tersebut adalah seorang pekerja kilang yang mana dia telah mendakwa bahawa teman wanitanya dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman yang terletak di Kelantan. Jadi terlebih dahulu dia ingin singgah ke rumah teman lakinya untuk bertemu. Jadi pihak penguat kuasa agama mengambil masa kira-kira 30 minit mengetuk pintu supaya pelajar IPTA tersebut memberikan kerjasama. Jadi pasangan ni pun telah didakwa, mereka telah didakwa di bawah Seksyen 53 seperti yang dinyatakan yang mana mahkamah menjatuhkan hukuman berdasarkan kesalahan berkenaan dan juga pengakuan ataupun ikrar yang telah dilakukan oleh pihak tertuduh. Jadi kat sini berdasarkan kes ni, selamat untuk dikatakan bahawa di antara ketujuh-tujuh jenis pembuktian yang saya telah nyatakan sebelum ni, pembuktian berbentuk ikrar adalah paling signifikan untuk digunakan di dalam kes berkaitan. Kes yang berkaitan khalwat. Jadi tambahannya ia juga merupakan salah satu cara pembuktian yang terkuat di dalam hukum syarak dibandingkan dengan kaedah pembuktian yang lain lah. Walau bagaimanapun, hal ni tidak bermakna pembuktian jenis yang lain ditolak dan tidak boleh digunakan. Hukuman bagi penghalwat jika disabitkan kesalahan. Jadi yang pertama tadi, seorang lelaki yang didapati bersekediaman dengan perempuan, jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih daripada RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi dari 24 bulan atau kedua-duanya sekali. Begitu juga dengan seorang perempuan didapati bersediaman dengan lelaki, hukuman bagi pesalah lelaki yang memiliki pasangan halwat lebih daripada seorang perempuan, juga hukuman pesalah perempuan yang memiliki pasangan halwat lebih daripada seorang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hal ni kerana kebanyakan ulama bersetuju dengan pemakaian Qarinah di dalam kes berkaitan hukuman ta'zir. Seperti yang diketahui, kes berupa khalwat adalah salah satu daripadanya, iaitu kes hukuman ta'zir. Jika dilihat kepada peruntukan kes halwat yang terdapat dalam peruntukan enakmen undang-undang, bagi membuktikan kes seperti ini adalah tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan pembuktian Qarinah adalah amat memainkan peranan. Oleh yang demikian, bagi kaedah pembuktian sesuatu kes yang berkaitan halwat adalah amat penting untuk dinilai situasi kes tersebut untuk memutuskan kaedah pembuktian yang paling bersesuaian dengan kes tersebut. Sekian, terima kasih.